Halo, nama saya BK Anak Pucau dan tujuan kami membuat video ini iaitu menceritakan seseorang individu yang terlibat dalam kes rasuah, iaitu Aman Shah atau lebih dikenali sebagai pencuri 1 sen. Video ini menceritakan seseorang individu yang berjawatan di sesebuah syarikat yang membuat kes rasuah pencuri 1 sen. Dalam cerita ini, ia mengisahkan tentang pencuri 1 sen iaitu Aman Shah dengan rakan sekerjanya. Tujuan kami membuat cerita ini ataupun video ini iaitu menegaskan kepada pihak-pihak di luar sana yang berjawatan tinggi ataupun masyarakat di Malaysia ataupun luar negara. Dan seterusnya, kesan kepada kes pencurian 1 sen ini yang terdapat dalam video yang kami telah buat iaitu jangan mencuri dan jangan berbuat sedemikian walaupun anda yang berjawatan tinggi mempunyai hak istimewa memegang jawatan di sesebuah syarikat. Jangan berbuat sedemikian kerana ia akan memberi impak yang besar, impak negatif yang besar kepada diri sendiri ataupun syarikat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Divya Maudaraju. Metrik nombor saya BG24110012. Hari ini saya hendak membentang tentang objektif di sebalik kisah pencuri 1 sen Aman Shah. Objektif di sebalik kisah pencuri 1 sen biasanya berkait rapat dengan pengajaran moral, kritikan sosial atau peringatan tentang nilai dan sikap dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa objektif utama yang telah dikenal pasti. Pertama, mendidik tentang nilai kejujuran. Objektif utama cerita ini ialah menanamkan nilai kejujuran dalam kalangan masyarakat. Walaupun 1 sen nampak kecil dan tidak bernilai, perbuatan mencuri tetap salah. Ini memberi pengajaran bahawa kejujuran tidak boleh dikompromi, tidak kira betapa kecil sesuatu perkara itu. Seterusnya, memberi kesedaran tentang implikasi kesalahan kecil. Kisah ini juga bertujuan menyedarkan masyarakat bahawa kesalahan kecil jika dibiarkan akan membawa kepada kesalahan besar. Contohnya, mencuri 1 sen mungkin nampak remeh, tetapi jika perkara ini tidak dijaga, ia boleh berkembang menjadi tabiat buruk yang sukar dikawal. Ketiga adalah mengkritik sikap tamak dan tidak berpuas hati. Perbuatan mencuri 1 sen boleh dilihat sebagai simbolik kepada sikap tamak seseorang. Objektif di sini adalah untuk menegur sikap negatif ini dan mendorong individu untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki. Terakhir adalah mengariskan kepentingan etika dan moral. Kisah ini memberi penekanan kepada kepentingan menjaga etika dan moral dalam kehidupan seharian. Perkara kecil seperti 1 sen boleh menjadi ukuran kepada kepribadian seseorang dalam menilai antara baik atau buruk. Hello, nama saya Muhammad Ridwan Iman. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menceritakan tentang seseorang individu yang telah membuat kes rasuah, iaitu Aman Shah atau juga lebih dikenali sebagai pencuri 1 sen. Video ini menyebarkan mengapa dan bagaimana kes rasuah ini berlaku dalam pihak yang berjawatan, kesan kes rasuah pencurian 1 sen kepada Aman Shah dan kepada orang lain, dan akhirnya apa akibat yang akan dikenakan kepada Aman Shah yang membuat kes ini. Kami juga ingin menceritakan sebuah
kes rasuah yang sangat terkenal ini sehingga berlakunya filem bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi kepada pihak lain, masyarakat di Malaysia yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak. Kami berharap video penceritaan Aman Shah ini dapat memberi tekanan terhadap isu serius ini. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Nur Khairina Umefang dengan nombor matriks BI24110133. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan daripada jenayah yang dilakukan oleh Aman Shah yang mencuri 1 sen daripada pengguna akaun bank. Antara kesannya ialah, yang pertama, kehilangan kepercayaan awam. Walaupun jumlah yang dicuri hanyalah 1 sen, kejadian ini boleh mengurangkan kepercayaan orang ramai terhadap sistem perbankan dan keselamatan akaun mereka. Pengguna mungkin berasa ragu-ragu tentang keselamatan wang mereka walaupun jumlah yang dicuri kelihatan remeh. Yang kedua, kerugian ekonomi dan kos pemulihan. Bank dan pihak berkuasa terpaksa mengeluarkan sumber daya untuk menyiasat jenayah tersebut, memulihkan akaun yang terjejas dan menambah baik sistem keselamatan. Walaupun kerugian finansial langsung kecil, kos yang ditanggung oleh bank untuk mengatasi isu keselamatan dan pemulihan boleh menjadi tinggi. Yang ketiga, dampak pada reputasi. Satu insiden pencurian, meskipun kecil, boleh merosakkan reputasi bank atau institusi kewangan yang terlibat. Kejadian seperti ini mungkin menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelanggan dan pihak berkepentingan, mengurangkan keyakinan terhadap pengendalian dan perlindungan akaun pengguna. Yang keempat, pencetus jenayah lain. Walaupun mencuri 1 sen mungkin dilihat sebagai kesalahan kecil, namun tindakan ini boleh dianggap sebagai percubaan atau langkah pertama dalam jenayah yang lebih besar. Jenayah cyber biasanya bermula dengan mencuri jumlah yang kecil sebelum meningkat kepada angka yang lebih besar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Syafina binti Abdul Rasim, memegang kad metrik BG24110322. Saya akan membentangkan kesimpulan dan pengajaran bagi kes ini, iaitu pencuri 1 sen. Kes pencurian 1 sen oleh Aman Shah adalah contoh konkret betapa pentingnya integriti dan usaha anti rasuah dalam organisasi, terutamanya dalam sektor kewangan. Aman Shah menggunakan kemahirannya dalam sistem komputer untuk mencuri sejumlah wang yang kecil daripada banyak akaun pelanggan, yang akhirnya mengumpul jumlah wang yang besar. Kes ini menunjukkan bagaimana pelanggaran integriti dan kepercayaan boleh mengakibat kerosakan dan kerugian yang signifikan dengan reputasi institusi. Pengajaran yang boleh diambil daripada kes ini adalah kita perlulah mempunyai sifat integriti. Integriti adalah asas kepada kepercayaan dan profesionalisme. Tanpa integriti, hubungan antara organisasi dan pelanggan boleh rosak, membawa kepada kehilangan kepercayaan dan reputasi. Selain itu juga, pengawasan dan accountability. Pentingnya mempunyai sistem pengawasan yang ketat dan memastikan accountability di tempat kerja. Sistem yang berkesan dapat membantu mengesan tindakan yang tidak sah dengan lebih awal dan boleh mengelakkan kerugian yang besar. Di samping itu, kebijakan anti rasuah dan latihan yang berterusan perlu dijalankan untuk memastikan semua pekerja memahami pentingnya etika kerja dan akibat tindakan rasuah. Hal ini juga dapat membantu dalam mencegah tingkah laku tidak beretika dan penyelewengan. Kes ini mengingatkan kita tentang pentingnya integriti dan etika dalam pekerjaan harian. Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan
dan kebijakan anti rasuah yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan mengekalkan integriti dan etika yang tinggi, organisasi dapat memastikan kepercayaan pelanggan dan kestabilan dalam jangka masa yang panjang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.